Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat pagi, good morning, kaifa haluk, lagi sabahal khair, sihat-sihat belaka ke semuanya, insyaAllah. Alhamdulillah, disebab asbab musabab doa tuan-puan semalam, Alhamdulillah, sihat dah saya daripada sila semua. Okay. Ya, betul. Kadang-kadang ada yang baru masuk kan tanya, oh ni suara Ustaz Zul ke Ustaz Zul ke? Rasanya lah macam tak mirip. Tetapi saya Ustaz Rijal yang bernama lelaki, yang bermaksud lelaki. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Jadi tahniah lah sebab dapat kita istiqamah dalam mengaji Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran, dalam mendalami ilmu Al-Quran, insya-Allah. Good morning. Oh boy, good morning. Saya still slim, insyaAllah. Okay, good morning lah kepada semua. Okay. Jadi insyaAllah, jomlah sama-sama kita mengajak, kita keloi, kita genggam, kita tarik tangan sahabat-sahabat, rakan-rakan kita, kawan-kawan, adik-beradik, mak ayah, mak mentua, pak mentua, lagi jiran-jiran, jom kita ajak. Kalau kita tak boleh nak keluar, tak larat keluar, ajak jom pergi mengaji ke apa kan. Jom kita sebarkan melalui WhatsApp kita sebarkan melalui grup-grup FB kita, insya-Allah. Boleh? Jom sama-sama kita ajak dan kita dapat manfaat sama-sama, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagilah kepada semua, insya-Allah. Jadi jom, sekali lagi saya menyeru, dan jomlah kita menyeru orang lain juga untuk sama-sama dapat manfaat, untuk sama-sama kita mengaji, dan keluar daripada kejahilan, insya-Allah. Dan jangan lupa bila kita mengaji, niatkan kerana Allah, insya-Allah. Moga Allah permudahkan urusan kita pada pengajian kita pagi ini, insya-Allah. Okey. Jadi tuan-puan semua sihat belaka, insya-Allah. Okey. Mohon kita share. Sebab apa? Sebab sayanglah kita dapat mengaji, orang lain ada yang tak mengaji. Mungkin ada yang nak save kan. Sebab nak pergi kerja, boleh tengok dulu live kita pada pagi ni sementara nak pergi kerja. Ambil keberkatan daripada Al-Quran, insya-Allah. Yang dah share, tahniah, kerana telah menggandakan pahala pada pagi hari, insya-Allah. Keberkatan kita pada seharian tu, insya-Allah Allah akan pelihara kita lah, dengan Al-Quran, insya-Allah. Baik. Pada pagi ni saya akan berkongsikan tentang satu cerita, iaitu Muaz. Muaz ni seorang pemuda, orang kata seorang budak lah, bukan pemuda lagi. Seorang budak yang berumur 4 tahun. Okey, saya potong sana. Kalau boleh setiap pagi masuk awal untuk saya storykan beberapa cerita, beberapa cerita untuk memberikan inspirasi kepada kita untuk terus istiqamah dalam bacaan Al-Quran. Okey, pada pagi ni saya akan berkongsikan satu cerita, iaitu, saya ringkaskan cerita, iaitu Muaz, seorang budak berumur 4 tahun yang telah
menghafaz Al-Quran, seluruh Al-Quran. Saya yang umur 23 ni pun belum habis khatam Al-Quran lagi, belum habis menghafaz Al-Quran. Doakan saya, insya-Allah on the way dah. Okey. Dan budak Muaz ni umurnya 4 tahun lah. 4 tahun. Dah lah umur 4 tahun menghafal Quran pula. Bukan takat menghafal Quran, dia menghafal Quran, tetapi Muaz tadi ni, dia seorang yang buta. Bayangkan, umur 4 tahun, buta, dan dia adalah penghafaz Al-Quran. Dia minta dekat Allah, dia merayu dekat Allah, Ya Allah, kekalkanlah buta aku, Ya Allah. Jangan bagi aku celak, Ya Allah. Sebab apa? Sebab aku takut bila aku celak nanti, aku akan tengok maksiat. Aku akan tengok dunia ni betapa kotornya. Sekarang aku tengah bersih. Sebab apa? Sebab dia umur 4 tahun. Dipenuhi dengan Al-Quran. Dia masih bersih. Bila matanya celak, dia tahu yang dunia ni sangatlah kotor. Jadi, apa yang kita boleh ambil ibrah, dia ni umur 4 tahun. Tapi Allah bagi dekat dia, 4 tahun ni dia tak sia-siakan. Dia boleh menghafal Quran siap. Kita ni Allah bagi berpuluh-puluh tahun untuk kita boleh Al-Quran. Jadi kita nak berapa lama lagi yang kita nak minta dekat Allah? Berapa puluh tahun lagi yang kita nak minta dekat Allah untuk gap kita boleh dapat Al-Quran? Okay? Umur berapa lagi yang kita nak? Jadi kita bukan saya condemn ke apa. Tak, bukan. Tetapi mohon untuk kita ambil inspirasi daripada seorang budak. Yang budak boleh, kita pun boleh. Semua orang boleh. Bila kita kata tak boleh, Ustaz, kami tak boleh baca Quran, Ustaz. Boleh. Siapa kata tak boleh? Berapa ramai yang join kita pada bulan Ramadan, Ustaz, dulu saya tak boleh, sekarang saya boleh. Jadi kita jangan kata kita tak boleh. Kita kena sentiasa kata kita boleh. InsyaAllah Allah akan bagi, lambat atau cepat. Boleh. Jadi perbanyakkan doa, banyakkan usaha juga. Okay? Sebab apa? Sebab kita nak tunggu berapa tahun lagi untuk kita boleh Al-Quran. Itu budak umur 4 tahun yang buta, yang namanya Muaz, dan penghafaz Al-Quran. InsyaAllah kita doakan anak-anak kita pun begitu juga. Allahu Akbar. Jadi besar yang Allah bagi dekat kita hadiah kepada orang Islam ni adalah Al-Quran. Jadi kita kena hargai. Kita korban untuk duit untuk masuk ke kelas-kelas English, kelas-kelas matematik. Boleh kita untuk hantarkan. Tetapi bila ada kelas fardu ain, kita kedekut nak hantar anak-anak kita ke kelas fardu ain. Okey? Sebab apa? Sebab ramai yang beratus ringgit pun sanggup panggil guru-guru luar untuk main mengajar anak kita di rumah, untuk hantar anak-anak kita ke tuition untuk belajar bahasa Inggeris, untuk ajak anak kita ni matematik, sanggup hantar ke tuition, betul? Tetapi adakah kita sanggup untuk hantar anak-anak kita ni ke kelas-kelas tahfiz, ke kelas-kelas Al-Quran? Kadang-kadang sikit je daripada tuition. Kelas tuition kadang-kadang sampai 200 tetapi kelas Quran 100 saja. Kadang-kadang tak sampai 100 pun, 50 pun ada. Tapi kita kedekut. Sebab apa? Sebab kita tak percaya dengan agama. InsyaAllah bila kita utamakan agama, urusan lain Allah permudahkan. Okey? Baik, yang itulah perkongsian saya pada pagi ni tentang kisah Muaz. Jadi sambungan doa yang Muaz dia minta, budak kecil ni yang berdoa dekat Allah, saya akan sambungkan pada akhir rancangan, insya-Allah. Okey? Insya-Allah. Baik. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh kepada sahabat-sahabat Al-Quran yang baru masuk. InsyaAllah moga kita dipermudahkan dan dapat keberkatan daripada Al-Quran. Okey, hebat nah kuasa Allah dia bagi dekat seorang budak, dan kita pun boleh sebenarnya. Cuma kita mau ataupun tak mau sahaja. Dan kita kena usaha. Tanda kita nak ni macam mana? Kita usaha, doa. Okey. Jangan kita aku nak.
tapi pagi-pagi dia tidur. Allah nak bagi macam mana? Mesti Allah tak bagi kan, sebab dia tu pun malas untuk mengaji. Jadi banyakkan doa, banyakkan usaha. Bila kita usaha, insya-Allah akan dapat. Percayalah, Allah akan bagi. Itu janji Allah. Memang Allah akan bagi. Mustahil lah Allah tak akan bagi, betul. Bila kita usaha, insya-Allah Allah akan bagi. Jadi berapa ramai dah yang boleh baca Al-Quran, walaupun sikit-sikit dia dah improve bacaan Al-Quran dia. Ramai sangat, betul. Kalau kita tengok dalam live kita ni saja, sebab banyak live Quran, sepanjang PKP ni banyak live tentang Al-Quran. Jadi dalam live kita ni saja pun dah beribu orang yang boleh baca Al-Quran dah. Alhamdulillah. Syukur nah. Jadi usaha tu yang penting, yang Allah nak tengok. Okey. Semoga kita ditetapkan hati, difasihkan lidah, diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap kita bersama dengan Al-Quran. Okey, insya-Allah selalu kena kata saya boleh, kita boleh. Insya-Allah kita akan dapat. Baik. Jadi macam biasa, kita akan berzikir dan bermunajat dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah lapangkan dada, Allah lindungi kita, Allah fasihkan lidah kita, Allah lembutkan lidah kita. Semoga kita mudah untuk terima Al-Quran. Okey? Baik, jom. Hasbi Rabbi جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan bertalaqi bersama-sama. Ayat yang biasa kita baca pada tahlil selalunya lah pada muka surat 49. Muka surat 49. Jadi dengan keberkatan Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, kita minta agar Allah Subhanahu Wa Taala delete, cancel kita punya dosa disebabkan Al-Quran yang kita baca pada tiap-tiap pagi. Kita minta doa dekat Allah supaya Allah delete dosa-dosa kita. Sebab apa? Kita tak mampu nak hapuskan semua dosa, melainkan dengan cara-cara yang Allah bagi, dengan ambil wuduknya, dengan baca Al-Qurannya, dengan membuat baik pun akan terhapusnya dosa-dosa. Dengan taubatnya, insya-Allah banyak cara yang kita boleh hapuskan dosa kita dan tambahkan amalan dan timbangan berat belah kanan kita, timbangan kanan kita lebih berat insya-Allah. Jadi sekali lagi lah kita minta agar Allah lapangkan dada, Allah delete dosa-dosa kita disebabkan Al-Quran yang kita baca pada tiap-tiap pagi. Amin amin ya rabbal alamin. Ingat tagline baru kita, lelah kerana lillah. Insya-Allah kita akan redha apa yang berlaku di sekeliling kita. Ingat, lelah kerana lillah. Okey? Baik. Ni juga ayat ni juga termasuk dalam ayat Al-Ma'surat. Kalau kita rajin bacalah, ada dalam Ma'surat. Boleh amalkan insya-Allah. Lepas solat pun elok juga ni, lillahi ma fis samawat, sampai habis surah Al-Baqarah. Jadi kita dah nak habis dah surah Al-Baqarah. Pagi ni kita akan baca lagi buat penghabisan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah ilmu yang kita boleh kongsikan pagi ni. Selalu je kita dapat ilmu tentang Al-Quran. Macam kemarin kita dapat muka surat 48 ada satu ayat sahaja, iaitu ayat yang paling panjang muka surat 48 kemarin yang kita baca. So pagi ni kita akan buat penghabisan untuk surah Al-Baqarah, iaitu surah yang terpanjang. Surah kemarin ayat yang terpanjang. Hari ni ialah surah yang kita bacalah sepanjang bulan Ramadan sampai hari ni. Kita baca surah yang terpanjang dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah. Hari ini penutuplah untuk surah Al-Baqarah. Habislah pada pagi ni kita akan baca habis sampai habis surah Al-Baqarah insya-Allah. Baik, jom sama-sama sekali lagi yang masih belum berkongsi, yang masih belum ajak sahabat-sahabat kita, rakan-rakan, adik-beradik, ayah ibu, jom kita sama-sama ajak bersama-sama untuk mengaji pada pagi ni insya-Allah, dengan berkongsi di grup-grup FB, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Semoga kita dapat manfaat dan orang lain pun dapat manfaat atas asbab keberkatan Al-Quran. Ramai yang dapat mengaji atas asbab kita berkongsi. Percaya tak? Ramai sangat asbab kita berkongsi tu, ramai yang dapat manfaat, dapat baca Al-Quran. Okey, jom. Jom sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, jom sama-sama dengan saya kita tadah tangan untuk berdoa dahulu insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Sekali lagi saya peringat, bila kita baca Quran, ingat kita niatkan kerana Allah. Kita letakkan pengharapan setinggi-tingginya, semoga Allah bukakan hati kita, lapangkan dada kita, dan Allah bagi dekat kita satu penghargaan, iaitu kita boleh baca Al-Quran insya-Allah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dengan Al-Quran yang kita baca ni Allah delete semua dosa kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jom kita akan bertalaqi pada muka surat 49 ayat 284. Ayat 284 nah. Okey, jadi kalau ayat kita tengok sini, nampak tak ni 284 ayatnya adalah sebelum. Bukan selepas nah. Di sini ayatnya adalah sebelum. Okey, boleh? Baik, jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, kita akan tazkirah dulu 15 minit dan berzikir dahulu sebelum kita tunggu yang lain masuk dalam live kita yang berkongsi kan. Jadi insya-Allah lah boleh kita dapat inspirasi untuk kita istiqamah dalam bacaan Al-Quran insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang memberi salam insya-Allah. Jom kita sambung. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Boleh? Lillah, bukan lillah. Lillahi ma. Amboi, Melayu sangat. Kita baca Al-Quran ni kita guna lahjah Arab. Bukan lahjah Melayu. Lillahi ma fis samawa. Tu dia nganga, kalau boleh luah lagi. Kita guna lahjah Arab. Beza dak antara lillahi ma fis samawa. Nampak perbezaannya antara lillahi ma fis samawa. Melayu sangat tu. Ustaz, tak apalah kami Melayu ni. Kita baca Al-Quran, kita kena guna lahjah Arab, bahasa Arab lah. Okey, boleh. Okey, boleh. Lillah, kita lembutkan nama Allah. Ingat tak, nama Allah ni lafzul jalalah. Kita panjangkan dua harakat. Lillahi ma fis samawa. Pastikan di sini alif kecil ni panjangkan 2 harakat. Samawa, bukan sama nah. Samawati wa ma fil ard. Dot ni jangan kita lantunkan. Bukan arda, tetapi ard. Wa ma fil ard. Bukan wa ma fil arda. Arda salah sebab dia bukan huruf qalqalah. Dot bukan huruf qalqalah. Boleh? Okey, jom sekali lagi kita ulang dengan lahjah Arab. Okey, sempoi tak sempoi? Okey, sekali lagi. Jom. Ingat nah, lahjah Arab tau. 1, 2, mula. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Baru sedap kan lahjah Arab. Wa in tubdu ma fi anfusikum.
wa in tubdu ma fi anfusikum. Boleh. Wa in, nun yang kosong. Kalau ada Quran yang berwarna, dia akan warna hijau sini. Kalau warna hijau itu adalah ikhfa haqiqi. Wa in, jadi bila kata ikhfa haqiqi, lidah kita di mana? Di tengah-tengah. Boleh ke boleh? Lidah kita di tengah-tengah. Jangan angkat di langit. Sebab apa? Sebab kalau kita angkat lidah kita di langit, bermaksud kita telah menjelaskan bacaan nun. Di sini kita kena baca samar-samar. Tu dia ada jadi piramli dah. Samar-samar. Boleh. Wa in, lidah kita di tengah-tengah. Okey? Bersama dengung lah. Wa in tuba. Qalqalah kan dia. Qalqalah ni apa dah? Kita lantunkan. Tubdu ma fi, ada ombak kan, jadi panjangkan 5 harokat. Ada yang dia pandai, dia kata ustaz ni bukan 5 harokat, ni 4 harokat. Betul juga, tak ada masalah. Bagus, 4 atau 5 harokat. Fi pun sama, kita kena dengung macam tadi. Wa in, ikhfa haqiqi, lidah kita di tengah-tengah, tak kena lelah, tak kena langit. Bermaksud tak kena langit. Anfusikum salah. Fusikum. Boleh. Okey. Kena praktis lalu. Baru kita dah dapat, insya-Allah. Baik, seterusnya. Au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Saya baru first time join. Tahniah, alhamdulillah. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Bila kita berkongsi, mungkin ada yang baru first join, dan disitulah permulaan seorang hamba dia akan improve bacaan Al-Quran dia. Kita tak tahu Allah yang akan menggerakkan hati seorang hamba. Asbab musabab kita berkongsi. Okey, baik, kita tengok. Au tuh, kita jaga kha nah. Kha, tuh, kasarkan sikit. Tuh bukan tuh, tetapi tuh. Nampak? Au tuh fu. Ingat waw. Alif waw ya adalah huruf mat. Ataupun kita pakai formula lah, senang. Awi. Awi, alif waw ya. Itu adalah huruf mat. Bila mana jadi huruf mat? Nampak tak waw yang kosong, alif yang kosong ataupun ya yang kosong? Itu semuanya kita kena panjangkan 2 harokat. Boleh? Tukhfuhu yuha. Pedaskan ha. Yuhasib. Qalqalah. Qalqalah. Bila kata qalqalah kita kena lantunkan. Ramai juga yang baru join ni. Alhamdulillah, tahniah. Saya doakan semoga semuanya dapat istiqamah dalam bacaan Al-Quran kita pagi ni. Kita ada tiap-tiap hari. Live kita tiap-tiap hari. Kecuali, ada kecuali ustaz. Ada pula dah. Hari Jumaat sahaja. Sebab kita bagi laluan kepada bacaan surah Al-Kahfi. Page My Mengaji juga, insya-Allah. 7 sampai 8 pagi. Setiap hari kecuali Jumaat. Baik. Sib. Lantunkan sib kum. Mim yang kosong. Baik, mim yang kosong kita kena dengung. Kum bihillah. Nama Allah lafzul jalalah. Lafzul jalalah ni lafaz yang agung. Jadi kita panjangkan 2 harakat pada nama Allah. Tapi bila berhenti, kita boleh panjangkan 2, 4 atau 6. Bihillah. Boleh, okey? Baik, seterusnya. Sebelum tu saya potong sekali lagi, minta maaf. Bagi yang baru join, kalau nak join Telegram kita pun boleh. InsyaAllah di sana
platform lah untuk kita tanya tentang kelas yang kami sediakan untuk bantu tuan-puan, ataupun untuk tanya tentang Al-Quran pun boleh. InsyaAllah kami cuba sebaik yang mungkin untuk melahirkan ramai lagi celik Al-Quran, insya-Allah. Baik, jom kita sambung yang seterusnya. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Ustaz, oi, panjangnya Ustaz. Ingat tips yang saya bagi tu, tarik nafas melalui hidung, dan kita tegakkan badan. Tegakkan badan, bidangkan dada. Bolehkah? Boleh. Practice make perfect. Boleh nah? Okey. Jom. Saya kira sampai 3, tarik nafas melalui hidung. Dan jangan duduk membongkok. Kita duduk straight, tegakkan badan, bidangkan dada. 1, 2, mula. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Boleh? Jaga ghain. Fayaghfiru liman. Nun yang kosong kita kena dengung, no? Kita kena dengung, melainkan berjumpa dengan lam ataupun ra. Liman. Tuan-puan, saya tak ceritakan hukum, saya ceritakan tentang cara bacaan. Bagi yang dah tahu hukum, tahniah. Okey, yang nak tahu lebih detail tentang hukum, boleh join kelas tajwid yang kita sediakan, insya-Allah. Okey, liman yasha, ada ombak, panjangkan 5 harakat. Wa yu'adzi, hujung lidah keluarkan sikit untuk zal. Wa yu'adzibu man, pun sama, nun yang kosong kita kena ada dengun. Man yasha, berhenti tu. Boleh? Seterusnya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sempoi. Boleh baca tak? Alhamdulillah. Kalau boleh ikut, Alhamdulillah. Tahniah. Dia lama-lama lah. Lama-lama sekali kita akan boleh ikut. Tak ada masalah sebenarnya. Permulaan mungkin kita kekok-kekok kan. Lambat lah Ustaz. Tapi bila dah kita lama join, sebenarnya ramai saja yang PM saya yang kata, Ustaz, Alhamdulillah, syukur saya boleh baca. Banyak sangat hikmah time PKP ni. Saya boleh baca Al-Quran Ustaz. Saya boleh. Tajwid pun yang saya nak perbetulkan bacaan, automatik tajwid pun saya tahu. Syukur. Jadi kita doakan dekat Allah, dilapangkan dada dan difasihkan lidah. InsyaAllah. Wallah, nama Allah, lafzul jalalah, panjangkan 2 harakat. Wallahu ala kulli syai'in, tanwin tak selari, kita kena ada dengun, lidah di tengah-tengah. Syai'in qadir. Boleh? Okey, seterusnya. Yang seterusnya ni saya teruskan sahaja kepada bacaan. Okey, boleh ke boleh? Baik, ahlan wa sahlan kepada yang baru masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi insyaAllah nanti tim boleh letakkan link ke Telegram. Ada yang nak join yang belum join, ataupun boleh search di Telegram sendiri, search My Mengaji Live. My Mengaji, tak ada space My Mengaji space live. Boleh Okey, insyaAllah. Jom sambung. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
Ustaz, panjangnya Ustaz. Baik, kita cuba potong. Potong pun boleh nah. Kita cuba potong. Kalau yang boleh sambung, boleh teruskan sambung tu ya nah, sampai wal mu'minun. Kita nak raikan majoriti yang baru nak belajar. Takut-takut dia rasa susahnya belajar Al-Quran kan. Jadi kita potong sikit. Okey. Amanar Rasul. Potong situ. Boleh ke? Ulang balik. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Okey nah? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kena ingat nun yang kosong memang kena dengung, tetapi bila berjumpa lam ataupun ra, kita tak perlu dengung. Kita masuk terus dekat lam ataupun ra tadi. Jadi kita bertemu dengan ra, jadi masuk terus. Tak perlu kita dengung. Bukan mirusuli, tetapi mirusuli. Bukan mirusuli, tetapi mirusuli. Kena ingat tu. Baik, seterusnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Okey, seterusnya ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Kena ingat tu, ilmu kadang-kadang kita kena ambil sikit nah. Surah Al-Baqarah ni adalah surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Surah yang terpanjang. Jadi telah sampai dah di penghujung ayat surah Al-Baqarah. Rasa sad tak? Bermulanya 1 Ramadan, kita start daripada surah Al-Fatihah. Sekarang dah sampai dah hujung ayat surah Al-Baqarah, surah yang terpanjang. Kemarin muka surat 48 kita baca ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Just 1 ayat, muka surat 48, betul. Hari ini kita dah buat penghabisan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat terakhir dah. Okey. Tahniah nah, yang mana dapat istiqamah. Allah pilih kita, okey. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Boleh? Laha ma kasabat. Keluarkan angin untuk tak, bukan kita lantunkan, bukan kasabat, tetapi laha ma kasabat. Keluarkan angin, bukan kasabat. Salah nah, bukan qalqalah ni. Hamas, keluarkan angin. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Keluarkan angin juga untuk kaf. Maktasabat. Keluarkan angin juga untuk tak. Boleh. Bukan maka. Salah. Bukan maka. Bukan tasabat. Tetapi maktasabat. Boleh? Okey. Seterusnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Boleh? Nampak panjang kan? Cuba kita tarik nafas melalui hidung. Ingatlah, pastikan badan kita tegak, bidangkan dada. Jom praktis bersama-sama saya. Saya pun tengah mencuba juga, insyaAllah. Okay? 1, 2, mula. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina. كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفir lana warhamna. Okey, dekat sini saya nak kongsi satu benda. Okey, wa'fu anna. Cuba kalau kita baca dalam tahlil, kita tak ikut dah panjang pendeknya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Nampak tak apa yang salah kita baca time tahlil? Sekali lagi, cuba cek kat mana yang salah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Dengar suara Umi kata, ya, ada tetamu lah. Jadi Umi saya menjadi tetamu. Umi saya dan adik saya seorang lah. Adik saya yang berumur berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun ikut saya mengaji sekali pada pagi ni, insyaAllah. Baik, dekat mana yang silap tu? Wa'fu. Sini kena panjang kah? Tak perlu. Sebab sini tak ada pun huruf mat. Bukan wa'fu anna.
waghfir lana. Salah sebab la ni tak panjang. Ingat hati-hati bila kita baca tahlil. Tahlil lah selalunya orang gunakan. Ulang 3 kali tu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Salah lah. Jadi kita kena tengok dekat mana yang panjang, yang mana yang kena pendek. Okey, hati-hati tau. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ingat, kebanyakan yang salah wa'fu ni dia panjangkan. Dekat sini waghfir lana, la ni pun panjang juga, salah lah. Jadi dekat sini pendek. Ada tak huruf mat dekat la? Tak ada. Okey, boleh. Bukan waghfir lana, tetapi waghfir lana warhamna. Okey. Mohon doa dari semua sahabat mengaji, semoga saya terus istiqamah. Kita doakan kepada semua sekali, semoga istiqamah dalam pengajian Al-Quran. Okey, boleh. Seterusnya sudah sampai dah penghujung ayat, penghujung baris yang kita akan belajar tentang surah Al-Baqarah, surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Dah ready kan untuk habiskan surah Al-Baqarah? Belum habis Quran ni, baru habis surah Al-Baqarah. Rasa dah kan? Rasa seronoknya, ya Allah, aku boleh baca Quran dah, ya Allah. Aku boleh follow daripada surah Al-Fatihah sampai surah Al-Baqarah. Jadi kita doa semua sekali istiqamah sampai khatam. Macam mana kita rasa seronok no? Bila habis surah Al-Baqarah. Lagi-lagi lah bila kita habis Al-Quran, habis keseluruhan Al-Quran. Jadi istiqamah, tetapkan hati, ya Allah, bagilah aku kuat, ya Allah, untuk pagi-pagi aku mengaji saja. Kalau tak mau dengar tazkirah 15 minit awal itu pun tak apa. Masuklah pukul 7 suku. Kemudian kita baca Al-Quran sampai pukul 8 saja. Kita tak boleh korban 45 minit. Macam mana Allah nak bagi rezeki dekat kita? Macam mana Allah nak bagi ketenangan dekat kita? 45 minit saja kita korban untuk perbetulkan bacaan kita, insyaAllah. Okey, seterusnya. Baik, semua dah ready kan untuk menghabiskan surah Al-Baqarah? Anta maulana, Anta maulana, fansurna alal qawmil kafirin. فانصرنا على القوم الكافرين. Maka tamatlah kita. Bukan tamat baca lagi nah. Kita tamatlah bacaan surah Al-Baqarah. Baik, tahniah yang mana yang kerja pun dia komitmen, committed untuk join live kita tiap-tiap pagi. Jadi dia luangkan masa dalam 20 minit untuk dengar juga. Ya Allah, macam mana ni aku nak kerja? Tak ada masalah, kita ada siaran ulangan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita boleh bantu setakat mana yang boleh, kami bantulah, insyaAllah. Jadi sebelum kita ke next surah, tahniah sebab telah menghabiskan suratul Baqarah, iaitu ayat surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ada satu berita gembira lah no. Sebab apa? Sebab kami sediakan kelas yang orang kata boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dengan izin Allah lah kan. Kelas asas daripada pengenalan huruf, daripada kita nak perbetulkan makhraj, cara sebut huruf yang tepat. Lepas tu ada juga pengenalan tentang huruf mat sikit. Okey. Jadi kelas asas kita akan mulakan pada 8 Jun ni dah. Jadi siapa yang nak daftar boleh buat pra-daftar no. Jadi sementara saya promote tentang kelas-kelas ni. Jadi siapa yang belum join Telegram kita boleh join Telegram di link bawah tu nah, Ibnu Harun, link Telegram kita, tekan Simo, kemudian tekan link ke Telegram, insyaAllah. Sama-sama boleh join Telegram kita, insyaAllah. Okay?
8 Jun kelas asas tadi kita akan mulakan 8 Jun setiap hari Isnin dan Selasa pukul 9 sampai 10 malam. Kalau kelas tajwid pula, kita akan kenalkan tentang semua hukum tajwid. InsyaAllah mudah, tak ada masalah. Okey. Akan mulakan kelas tajwid 18 Jun hari Khamis dan Jumaat pukul 9 dan 10 malam. Kita akan tariklah ke dalam grup eksklusif kita kalau yang join kelas-kelas asas dan kelas tajwid, insyaAllah. Okay, tunggu dulu, jangan letak lagi, jangan keluar lagi. Bagi yang nak join Telegram boleh join dulu. Kita tak habis lagi, sikit je lagi, dalam 10 minit sahaja kita baca Quran sikit. Dan untuk yang membeli Al-Quran boleh sahaja beli di mana-mana. Tetapi kalau nak beli di Al-Baghdadi Sungai Ara, beli dengan kami, harga Qurannya adalah Quran yang saya baca ni lah, A4 yang besar sikit, RM70, B5 kecil sikit sederhana macam saya ni lah, RM55, tidak termasuk pos. Kalau beli di tempat lain pun boleh, sama sahaja. Karya Bestari. Kalau beli dengan Al-Baghdadi, insyaAllah boleh bantu kami dalam kos pengurusan pusat pengajian. InsyaAllah kita bantu. Yang mana yang tak mampu untuk mengaji pun kita bantu, untuk asnaf dan sebagainya lah, untuk pengurusan, untuk penambahbaikan mic dan sebagainya, insyaAllah. Okay, baik, jadi kita teruskan sikit sahaja lagi kepada bacaan kita seterusnya. Kita dah habis surah Al-Baqarah, jadi kita doa pula untuk istiqamah sampai habis. Bolehkah? Boleh. Siapa yang rasa ready lagi, siapa yang rasa nak istiqamah dalam bacaan Al-Quran kita, istiqamah pada tiap-tiap pagi. Ya Allah, aku nak luangkan masa walaupun sejam, aku nak luangkan masa 40 minit saja. Ya Allah, aku nak luangkan masa 30 minit. Tetapkan hatiku, ya Allah, walaupun aku sibuk tera mana pun, aku nak luangkan masa dengan Al-Quran 30 minit je. Okey, boleh nak? Siapa nak istiqamah? Saya harap semua istiqamah. Nak beli, insyaAllah join Telegram kita dulu. Kemudiannya boleh beli Al-Quran melalui tim-tim kami, admin dan sebagainya lah. Boleh kontak saya sendiri pun tak ada masalah. Ustaz Rijal ataupun Tuan Zo, nanti boleh tengok dalam Telegram. Baik, jom kita masuk dalam surah Ali Imran. Ali Imran. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ulang. Alif Lam Mim. Bolehkah? Alif ni tak panjang lah. Lam ni kita panjangkan 6 harokat. Kemudiannya ada dengung di antara lam dengan mim. Panjangkan dengung 2 harokat. Kemudiannya mim ni kita panjangkan 6 harokat. Macam mana? Saya tunjuk contoh sekali lagi. Dengar baik-baik. Alif Lam Mim. Nampak tak? Dengungkan 2 harokat. Lam tadi kita panjangkan 6. 6, 2, 6. Panjang lah. 6, 2, 6. Alif Lam Mim. Boleh? Seterusnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqq. Nazzala alaikal kitaba bil haqq. Ingat qaf yang ada tanda sabdu ni kan. Bila kita berhenti, kita stop sat, hold sat. Kemudiannya haqq.
qa. Baru kita lepaskan qalqalah, kita lepaskan lantunan. Bil haqqa. Boleh. Bil haqqa. Macam tu. Seterusnya musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan lima baina yadayhi. Wa anzalat التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام. Okey, tengok sikit. Wallah, nama Allah panjangkan 2 harakat. Aziz, kacipkan gigi untuk zai. Azizun sama juga kacipkan gigi 2 zai nah. Azizun, kemudiannya zal, baru jumpa zal kan. Keluarkan hujung lidah sikit di antara gigi gunting. Azizun, kacipkan gigi lu. Zun, kemudian keluarkan lidah sikit. Zuntiqam. Baik, boleh praktis nah. Sekali lagi dengan saya. Kita try slow. Boleh? 1, 2, mula. Wallahu azizun dzuntiqam. Seterusnya. Boleh ke boleh? InsyaAllah nak cuba. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ard. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama wala fis sama. Baik, ada yang suruh saya demokan tentang wallahu azizun dzuntiqam. Kali ni saya akan tunjuk demo sikit nah. Minta maaf sebab yang ni mungkin ada yang tak boleh sebutkan. Jadi tengok nah. Baik, saya pusingkan kamera insya-Allah. Boleh nah? Jelas?
Baik, kita tengok pada ayat wallahu azizun dzuntiqam. Wallah, tengok cara saya sebut nah, tengok dulu. Wallahu aziz. Kecilkan gigi. Azizun. Baru yang kedua zun tu kita keluarkan gigi. Tengok saya sebutkan semua terus nah. Wallahu azizun dzuntiqam. Boleh ke boleh? Jom try bersama-sama saya. Cuba nah. Praktis. Jangan lari lagi. Sikit je lagi. Siapa yang lari nah, rugi. Kita tak dapat ilmu. Rugilah. Sikit saja. Berbaki dalam 6 minit saja. Okey? 1, 2, mula. Wallahu azizun dzuntiqam. Boleh ke boleh? Boleh tak sebut? InsyaAllah. Bagi yang terlepas siaran kita, boleh tengok siaran ulangan. Live kita pagi ni boleh tengok siaran ulangan. Bermula daripada surah Al-Fatihah pun boleh tengok. Baik. Jadi sampai situ sahaja kelas kita pada pagi ni, pada ayat 5 surah Ali Imran. Jadi hari ni dan kemarin kita dah dapat ilmu. Kemarin kita telah membaca ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, iaitu muka surat 48. Ada satu ayat sahaja dalam muka surat itu. Kemudiannya hari ini kita telah menghabiskan surah Al-Baqarah, iaitu surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Boleh kan boleh? Okey? InsyaAllah boleh cuba lah praktis apa yang kita telah belajar. InsyaAllah ingat pesanan saya, lelah kerana lillah. Bila kita penat kerana Allah, insya-Allah kita tak rasa pun penat tu. Kita rasa penat, cumanya kita rasa seronok atas kepenatan kita. Yang mana dah boleh baca syukur, alhamdulillah. Yang mana masih belum, Allah akan bagi. Ingat, usaha dan doa. Yang paling indah adalah bila kita berdoa dan Allah perkenankan. Yang paling indah bila kita doa adalah bila kita doa dan Allah perkenankan. Tahu tak sambungan daripada kisah Muaz, budak 4 tahun yang buta dan boleh menghafaz Al-Quran. Doanya adalah apa dia? Saya olah sikit lah. Doa dia apa dia? Kalau boleh nak tanda tangan pun tak ada masalah. Doa Muaz tadi ialah, ya Allah, perkenankan doaku ya Allah saat kami datang di hari kiamat nanti dengan tangan dan tubuh yang bergetar, dan kami dihadapkan kepada Allah sendirian. Kita akan menghadap Allah dengan sendirian kita. Kita tak ditemani oleh siapa-siapa, tanpa ditemani oleh sesiapa termasuk mak ayah kami ya Allah. Kami akan katakan pada Allah saat itu, ya Rabb, ya Rabb, jika sampai saat ini hamba menghadap kepadamu, masih kurang bekalan hamba ya Allah untuk masuk ke syurga-Mu ya Allah. Mohon ya Allah, kurangi hukuman hamba ya Allah dengan Quran yang telah kami bacakan dan pelajari ini ya Allah. Budak tu doa macam tu. Budak umur 4 tahun. Dia minta, dia tak dapat celik pun tak apa, tak dapat tengok dunia. Sebab dia takut bila nampak je dunia, hatinya tertutup. Hatinya boleh terlupa dengan Al-Quran, jauh dengan Al-Quran. Jadi kita manfaatkanlah dengan umur kita yang kita ada ni. Umur 4 tahun, dia usaha 4 tahun. Bayi mungkin tak baca lagi. 4 tahun dah boleh baca Al-Quran. Kita nak apa lagi? Ceramah Ustaz, Allah saya tak ingat. Dia kata apa? Kita nak berapa puluh tahun lagi kita boleh Al-Quran. Cuba untuk kita usaha dan doa, Allah akan bagi beberapa tahun sahaja. Kita nak minta dekat Allah, ya Allah bagilah 10 tahun lagi ya Allah untuk aku boleh baca Al-Quran. Nakkah kita doa macam tu? Tak. Kita nak secepat mungkin yang kita boleh baca Al-Quran. Tetapi kena ada teknik yang betul untuk kita baca Al-Quran. Jadi ingat pesanan saya. Kita jangan lokek duit kita untuk ilmu, tambah-tambah ilmu Al-Quran. Sedangkan kita boleh hantar anak-anak kita ke tuition yang lebih mahal. Tetapi tentang
keduniaan, contohnya matematik, betul, boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan kedekut untuk hantar anak-anak ke tuition-tuition tentang keagamaan. Tambah-tambah Al-Quran. Ramai yang tak celik mata dia, yang ramai yang kata, oh yang ni penting sebab apa? Sebab untuk masa depan dia matematik, English, sains, boleh hantar beratus-ratus lebih daripada Al-Quran lagi. Apa salahnya kita keluarkan sikit duit untuk Al-Quran? Betul? Untuk Al-Quran. Jadi kita dah sediakan platform untuk mengaji dan memudahkan untuk kita masuk mengaji. Yang free pun ada, yang berbayar pun ada. Jadi kita sia-siakan, kita akan dipertanggungjawabkan oleh, kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah saya doakan semoga tuan-tuan dan puan-puan istiqamah, istiqamah dalam membaca Al-Quran, tak kiralah dengan saya ataupun live siapa-siapa sahaja. InsyaAllah moga kita dilapangkan dada, difasihkan lidah, dilembutkan hati dan juga lidah untuk kita baca Al-Quran. Bolehkah? Boleh. Kita niatlah untuk istiqamah insyaAllah. Okay? Baik. Jadi lagi satu, kita mintalah agar Allah delete semua dosa-dosa kita dengan keberkatan Al-Quran yang kita baca. InsyaAllah kita sambung pada besok. Kita sambung pada besok pagi lagi sekali. InsyaAllah kita jumpa esok. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya minta maaf pada pagi ini jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara ataupun tersalah ilmu di mana-mana. Ataupun saya tertinggal komen-komen yang belum dibaca, minta maaf banyak-banyak lah. Saya tak mampu untuk baca semua komen. Jadi tahniah kepada yang dah istiqamah dan kongsikan live kita pagi ni. InsyaAllah manfaat yang kita dapat tu berganda-ganda insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.